Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harapnya semua baik-baik belaka. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada mereka yang sudi memberikan feedback pada video-video saya yang lepas. Dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang sudi menekan butang like dan juga butang follow. Saya amat hargai support daripada anda. Dan saya juga amat berharaplah kita dapat meramaikan lagi community Easy Quality Consult ni. Lagi ramai, lagi bagus sebab ialah kita boleh bertukar-tukar pendapat, tukar-tukar ilmu pengetahuan dan juga pengalaman kan. Baik, dalam episod yang lepas, saya ada bercerita tentang bagaimana kejayaan Jepun menjadi salah satu daripada kuasa besar ekonomi dunia telah memberi kesan yang besar kepada masyarakat dunia. Produk-produk mereka dalam segmen consumer elektronik, otomotif, barang-barang elektronik mereka, kereta-kereta mereka telah memasuki pasaran antarabangsa dan menaklukilah kiranya pasaran antarabangsa ketika itu. Dan Malaysia juga tidak terkecuali menerima pesan yang besarlah daripada kejayaan Jepun ni. Justru saya rasa macam tak lengkap kalau saya tak bercerita tentang topik hari ini kerana kejayaan Jepun ni Malaysia telah mengadaptasikan dia menjadikan dia satu kerangka kerja dasar negara yang dinamakan dasar pandang ke timur. Saya dapat privilege lah, amat bersyukur kerana telah menjadi salah seorang daripada produk yang lahir daripada dasar pandang ke timur ni. Alhamdulillah. Dan hari ini, cerita ni dah lama tapi saya rasa dasar ni amat penting lah untuk kita fahamkan semula. Dan juga kita tak boleh lupakan dia sebab dengan dasar ni lah kita berubah daripada negara kita daripada sebuah negara pertanian menjadi sebuah negara perindustrian. Baik, dalam episod yang ketiga hari ini, ini perkara-perkara yang saya ingin cover hari ini. Di sebalik ilham penubuhan, apakah yang berlaku, macam mana ilham boleh muncul, boleh tertubuhnya dasar pandang timur ni, apakah semangat-semangat yang berada di sebalik penubuhan dasar pandang timur ini, dan juga pelaksanaan lah ketika itu, macam mana dasar ni dilaksanakan dan apakah kesan dia kepada pembangunan Malaysia, dan akhir sekali hala tuju masa depan dasar pandang timur. Baik, watak dalam gambar ini, Tun Dr. Mahathir ketika itu menjadi Perdana Menteri yang keempat. Beliau inilah yang melancarkan dasar pandang timur ni. Jadi kenapa kita tengok timur, kenapa kita tak tengok barat? Menurut beliau, negara-negara dekat timur ni rata-ratanya memang terdiri daripada negara-negara yang miskin. Tapi kemudian, di kemudian hari mereka menjadi sebuah negara yang maju dan juga kaya. Jadi kita ni sebenarnya daripada satu negara yang tidak kaya juga. Tapi kita mungkin tidak mustahil lah untuk kita menjadi seperti mereka, sebuah negara yang maju dan juga kaya. Cuma kita kena tahu lah resepi dia apa. Apa sebab faktor-faktor yang boleh menyebabkan mereka tu, negara-negara ketika itu, ada yang baru lepas daripada perang, Korea, China, Jepun kan. Tapi mereka kemudian hari dia dapat menjadi negara yang maju. Jadi kita kena tahu apakah resepi mereka. Jadi pada dalam buku ni, dalam buku Dr. Mahathir ni, dia ada menuliskanlah ketika itu di peringkat awal apakah cerita dia ketika itu, macam mana dia boleh dapat ilham untuk memperkenalkan dasar pandang ke timur ni. Okey. Menurut beliau, tahun 61 beliau kali pertama menjejakkan kaki ke Jepun. Ketika itu tahun 60-an, ikutkan cerita saya dalam episod yang lepas, tahun 60-an ni dekat Jepun memang sedang busy. Revolusi industri ketika itu memang sedang berlaku dengan pesat. Macam mana depan mata kepala Tun ketika itu, beliau dapat perhatikan seluruh rakyat Jepun ketika itu, setiap seorang daripada mereka memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Mereka mempunyai satu semangat patriotism yang sangat-sangat tinggi. Masing-masing memainkan peranan, bekerja keras,
ialah bertungkus lumus untuk memulihkan balik negara mereka yang dah hancur sebelum tu. Bersungguh-sungguhlah, berdedikasi untuk menaikkan taraf hidup mereka, sebab mereka waktu tu sedang dalam kemiskinan kan. Dan akhir sekali untuk menjadikan negara mereka sebuah negara yang maju kembali. Jadi semua perkara ni depan mata kepala Tun ketika itu, dan beliau sangat terkesan lah. Beliau sangat-sangat terkesan macam mana orang Jepun ketika itu, setiap seorang daripada mereka nampak sangat yang mereka ni nak berjaya, nak merubah hidup, bersungguh-sungguh kepada bergerak pada satu matlamat yang sama, iaitu untuk memajukan negara mereka. Jadi pada pendapat Tun Dr. Mahathir, jatuh bangun seseorang, kejayaan ataupun kegagalan satu-satu individu, satu-satu bangsa ataupun satu-satu kaum bergantung kepada sikap mereka, bergantung kepada pegangan nilai hidup mereka, bergantung kepada budaya yang diamalkan oleh mereka. Jadi Tun rasa kalaulah masyarakat Malaysia mempunyai nilai-nilai positif yang ada pada masyarakat Jepun ketika itu, insyaAllah Malaysia juga tidak boleh, not impossible lah untuk capai apa yang telah tercapai oleh negara Jepun, menjadi satu negara yang maju. Itu kiranya macam mana tertimbulnya ilham lah pada beliau ketika itu tahun 1961. Beliau ada menyentuh tentang satu nilai hidup masyarakat Jepun ni dalam buku beliau tu. Beliau banyak bercerita tentang sifat malu, sense of shame masyarakat Jepun. Kalau zaman samurai dulu kan, mereka ni kalau rasa malu mereka bunuh diri. Maksudnya bukan bunuh diri sajalah, dia dalam bahasa samurai itu kiranya kematian yang bermaruah lah. Saya ambil satu gambar ni daripada cerita Ronin 47. Scene ni di mana mereka 47 orang ketika itu, samurai without master mereka ni kan, telah melakukan kesalahan dan dihukum untuk tindakan harakiri lah, mengambil nyawa mereka sendiri. Jadi apa yang berlaku ketika itu adalah mereka ni telah gagal melaksanakan tugas mereka sebagai samurai yang menurut perintah emperor ketika itu, dan mereka telah menerima hukuman tu dengan mengambil nyawa mereka. Jadi pada mereka, lebih baik mereka ni mengambil nyawa mereka sendiri daripada terus hidup dalam keadaan terhina. Jadi dia tak boleh ni, zaman samurai dulu, kalau dia rasa penghinaan akibat kegagalan mereka lebih rela untuk mengambil nyawa mereka sendiri. Tapi ini bukanlah yang diharapkan oleh Tun Mahathir untuk kita belajar daripada Jepun. Perasaan malu ketika zaman sekarang ni diterjemahkan bagaimana mereka ni malu kalau mereka tidak bekerja, orang Jepun ni. Mereka malu kalau mereka melaksanakan tugas tu tidak sesempurna yang mungkin. Mereka malu kalau produk mereka tidak berkualiti, tidak mencapai tahap kualiti yang membanggakan. Mereka malu kalau perkhidmatan yang mereka berikan tidak menepati cita rasa pelanggan. Jadi sifat malu yang ada pada mereka ni menyebabkan mereka ni mencari kesempurnaan. Maksudnya setiap satu tugas yang dilaksanakan mereka tu, mereka akan cuba mencari melakukan tugas tu sebaik yang mungkin. Mereka tidak mudah berpuas hati dengan prestasi diri mereka sendiri. Jadi mereka akan terus memperbaiki diri. Mereka akan terus memperbaiki produk mereka sendiri agar terus menjadi satu produk yang berkualiti. Just a matter of time. Mereka akan sentiasa berterusan untuk memperbaiki diri, memperbaiki produk mereka, memperbaiki perkhidmatan mereka. Jadi tidak mustahil lah sampai satu hari nanti mereka dapat melaksanakan satu tugas tu dengan sempurna yang mungkin. Tidak mustahil juga untuk mereka menghasilkan satu produk dan juga perkhidmatan yang berkualiti, mencapai tahap yang maksimum. Jadi itulah sifat malu yang pada pendapat Tun, kalau masyarakat Malaysia memiliki
perasaan sifat malu ini, kita akan rasa yalah, tidak akan berpuas hati dengan prestasi kita. Kita akan berterusan untuk cuba memperbaiki diri, memperbaiki produk dan juga perkhidmatan. Ini adalah satu sifat lah yang Tun highlight dalam buku dia, mengharapkan kita dapat semailah perasaan malu di dalam diri masyarakat Malaysia. Baik, dengan semangat-semangat itulah maka terlahirnya Dasar Pandang ke Timur ni. Dasar ini dilancarkan pada 8 Februari tahun 82. Tak lama selepas Tun Mahathir menjawat jawatan Perdana Menteri yang keempat. Beliau naik menjadi Perdana Menteri tahun 81, Julai 81. Tak lama selepas tu, beliau tak memerlukan masa yang lama, tak sampai 6 bulan, tahun berikutnya, bulan Februari, beliau lancarkan Dasar Pandang ke Timur ni. Kiranya macam antara dasar yang pertama dilancarkan oleh beliau selepas menjawat jawatan Perdana Menteri. Dan ketika itu, Jepun dah memang top of the world lah. Dia dah memang berada pada peak menjadi kuasa besar ekonomi dunia ketika itu. Sikit lagi nak bintas Amerika, yang kedua terbesar. Jadi memang tak perlukan masa yang lama untuk Tun buat keputusan untuk tukar lancarkan Dasar Pandang ke Timur ni. Baik, objektif dia. Basically kita nak jadi satu negara yang majulah, sama seperti negara-negara Korea dan juga Jepun. Jadi dua negara ni kita jadikan sebagai negara contoh untuk kita belajar, kita ambil perkara yang bagus daripada mereka ni untuk kita janakan menjadi dalam pembangunan negara kita. Dan satu lagi macam yang saya cakap tadi, kita nak mewujudkan satu masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang positif dan etika kerja yang positif juga. Jadi banyaklah perkara yang kiranya macam overhaul besar-besaran lah, satu anjakan paradigma yang berskala besar berlaku ketika itu. Kita nak ubah struktur pentadbiran negara, sistem pengurusan negara, kita nak ubah sikap masyarakat kita ketika itu, dan juga diselang-selikan dengan latihan dan juga kursus lah dari segi akademik. Okay. Ini tools yang digunakan ketika itu, macam mana dasar ini dilaksanakan. Jadi macam untuk perubahan struktur kan, kat sinilah diperkenalkan kad perakam waktu, punch card tu. Rasanya untuk mendisiplinkan tentang pengurusan masa lah agaknya kan. Kemudian tag nama, ini semua so Jepun lah, tag nama, penggunaan tag nama, pasukan meningkat mutu, QC Circle, macam yang saya cakap dalam, saya terangkan dalam episod yang lepas kan. Konsep pejabat terbuka, khidmat counter dan juga file manager, manual prosedur kerja. FM dan MPK ni rupanya waktu ketika ini diperkenalkan lebih awal daripada ISO 9001 Quality Management System. Okey, dan dari segi perubahan sikap, kalau macam orang Jepun ni, dia dah memang saksiah tu dah memang disemai daripada kecil kan. Jadi mereka tu dah memang ada dalam diri mereka. Tapi kita ni tahun 1982 baru nak perkenalkan, baru nak kita tekankan perubahan sikap ni. Jadi bukan satu perkara yang senang lah. Jadi ada banyak coran kata, kempen yang dilakukan ketika itu. Anugerah perkhidmatan cemerlang, kepimpinan melalui teladan, bersih, cekap dan amanah, dan banyak lagi lah. Okay. Dan juga pengajian dari segi akademik, pengajian akademik, latihan dan juga kursus, banyaklah pelajar-pelajar yang dihantar ke negara Jepun untuk menuntut dalam bidang diploma dan juga ijazah, dan juga menerima latihan ataupun kursus teknikal dan sebagainya lah. Okey. Pencapaian saya buat summary untuk 4 sektor ni. Teknologi, ekonomi, politik dan juga pendidikan. Baik, dari segi teknologi, kita bermula daripada satu negara pertanian, bertukar menjadi satu negara industri. Kita membuat kolaborasi dengan beberapa company Jepun dalam sektor otomotif, sehingga membolehkan kita memiliki kereta dan juga motosikal berjenama sendiri. Kita buat kolaborasi, jadi ada banyak
technology transfer, kita dapat enhance kita punya human resource capability dan sebagainya lah. Dan pelaburan dari segi ekonomi, pelaburan dari Jepun dia membuka peluang pekerjaan dan pembangunan semua manusia. Sama juga tadi, maksudnya company-company Jepun ni banyak dibuka di Malaysia dan banyak juga company Jepun telah dianugerahkan tender untuk melakukan kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Jadi company-company yang buka kilang di Malaysia ni membuka banyak peluang pekerjaan dan kita dapat membangunkan kita punya sumber manusia lah. Dan dari segi politik, hubungan diplomatik yang terjalin memberi manfaat kepada kedua pihak. Okey. Ini macam satu contoh waktu kerajaan sebelum ni mengambil alih kan. Dasar luar kita ketika itu, lawatan pertama antarabangsa yang dilakukan oleh Tun ketika itu adalah Jepun. Masih ingat lagi cerita Bond Samurai. Jadi kalau kita tidak mempunyai hubungan diplomatik yang akrab antara kedua-dua belah pihak, kita tidak mungkinlah Bond Samurai itu termeterai kan. Lebih kurang lah. Dan dari segi pendidikan, pendidikan macam saya cakap tadi, ramai pelajar-pelajar kita dihantar untuk menuntut dalam peringkat ijazah, peringkat diploma dan juga menerima latihan-latihan daripada Jepun. Dan dari segi dalam negara pula, domestik, banyaklah sebab kita dah berubah daripada negara pertanian menjadi negara teknologi kan, negara industri, maka lahirlah institusi kemahiran dan teknikal. Sebab kita perlukan tenaga kerja yang ramai, jadi institusi kemahiran, institusi pengajian inilah tempat untuk kita provide training, provide pendidikan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja untuk kita support kita punya industri perindustrian kita lah. Okey. Baik, macam saya cakap tadi, kita dah berubah daripada negara pertanian menjadi satu negara otomotif, negara industri dan kita berjaya menghasilkan kereta dan juga motosikal sendiri. Bermula tahun 1985, kolaborasi antara Proton dan juga Mitsubishi Motor, terhasillah Proton Saga ketika itu tahun 1985. Kemudian pada tahun 1994, kita rasa nak buat second car, kita buat kerjasama between Pro 2 dan juga Daihatsu menghasilkan kancil ketika itu. Dan kita rasa nak lengkapkan kita punya portfolio dalam sektor industri ini, kita buat motosikal sendiri juga. Dan ketika itu kolaborasi antara Modernas dan juga Kawasaki Motor. Terhasillah model pertama Chris 110 kalau tak silap tahun 1996. Jadi kita dah lengkapkanlah kita punya portfolio perindustrian kita otomotif menjadi negara otomotif ketika itu. Kiranya Tiger of Asia lah, kita berjaya menghasilkan kereta dan juga motosikal berjenama sendiri ketika itu. Dan waktu tu ekonomi negara pesat lah dengan terlahirnya syarikat-syarikat kecil kan untuk menampung support perindustrian kita ketika itu. Pada awalnya komponen dan juga parts didatangkan daripada Jepun, tapi kemudian kita localize kan, kita membangunkan supplier kita untuk menjadi pembekal komponen dan juga parts kepada Proton, Pro 2 dan juga Modernas ketika itu. Tapi sekarang ni Thailand pun agak pesat kan membangun mereka punya industri otomotif di sana. Ketika itu kita lah, tapi sekarang ni rasanya kita ni dah ke belakang daripada Thailand. Okay, anyway. Dari segi sektor perdagangan, kita ni merupakan rakan niaga Jepun antara yang 10 terbesar dan Jepun tu sendiri adalah rakan niaga kita yang keempat terbesar. Jadi kita dah memang menjalinkan perhubungan perdagangan dua hala ni daripada tahun ketika itu dan sehingga kini. Dan macam saya cakap tadi, industri perdagangan meningkatkan ekonomi dan juga itulah menjadikan peluang pekerjaan, membangunkan kita punya sumber manusia dan sebagainya. Itu di sebelah tu adalah produk-produk import dan juga ekspor lah antara kita dan juga Jepun. Okey, masa depan dasar pandangan timur.
Ada satu wawancara beberapa tahun yang lepas, Dr. Mahathir pernah mengatakan yang Dasar Pandangan Timur ini masih relevan. Tapi beliau pernah buat satu remark lah yang agak nasty ketika itu. Beliau sehinggakan terbitnya buku ini. Beliau mengatakan yang orang Jepun sekarang dah tak sama macam masyarakat Jepun yang beliau nampak ketika tahun 1960-an tu, sebab mereka lebih berkiblatkan Amerika. Mereka terlalu membetultuli follow Amerika. Jadi jati diri mereka sekarang ni dah kurang. Dia terbuktilah dengan pencapaian ekonomi mereka. Dulu mereka antara top 2 kan, sekarang ni dah kurang. Jadi terbitnya buku ni, beliau kata bangkitlah orang Jepun. Jangan takut dengan China, jangan terlalu takut dengan China, dan jangan terlalu follow membetultuli mereka tu. Kita ada jati diri dan kita patut bangga dengan budaya kita. Tapi itulah, Tun pernah cakap juga yang Jepun ni masih memiliki intellectual property yang tinggi. Jadi kita masih lagi boleh terus untuk belajar daripada mereka lah. Dan di sebelah tu terbuktilah tahun 2019 kan, Jepun masih menduduki tangga ketiga dalam world largest economy dunia. Cuma terlalu bezalah nombor 2 dan nombor 3 tu di belakang China. Tapi itulah, kita masih lagi boleh belajar banyak daripada Jepun. Okey. Fasa baru Dasar Pandangan Timur 2.0. Fast forward tahun ni 2021, lagi setahun untuk kita mencapai 40 tahun Dasar Pandangan Timur. Jadi kita dah berjaya menghasilkan belasan ribu bekas graduan daripada Jepun. Last data saya ada waktu tu 15,000 beberapa tahun yang lepas. Mungkin sekarang ni dah mencapai 20,000 ataupun lebih. Dan yang sedang memainkan peranan lah masing-masing dalam pelbagai bidang, dari segi perniagaan, ada yang buat perniagaan, businessman, ada yang memilih sektor akademik sebagai kerjaya, dan juga seperti saya dalam bidang industri. Dan masing-masing mempunyai berkedudukan tinggi dalam segi akademik di universiti. Ada yang dah jadi dekan, ada yang jadi timbalan dekan, profesor dan sebagainya. Dan teman-teman seperjuangan saya dalam industri memiliki jawatan-jawatan yang tinggi, vice president dan sebagainya. Macam saya juga, saya bertugas di Western Digital Jepun. Saya ada cerita dalam episod pengenalan dulu. Tugas saya lebih banyak, nature kerja saya banyak deal dengan customer management lah. Jadi saya perlu pastikanlah customer-customer saya terus menggunakan produk-produk Western Digital yang di-manufacture di Malaysia, di Penang kan. Jadi kalau saya berjaya memastikan mereka menggunakan produk kami ratusan ribu unit sebulan, sedikit sebanyak saya dapatlah juga memberikan pulangan kepada peningkatan sektor ekonomi lah. Baik, Dasar Pandangan Timur 2.0 ni basically fokus kita masih pada ekonomi dan juga perdagangan dan juga pelaburan. Jadi pendidikan, kita masih perlukan latihan, kita masih perlukan pendidikan untuk kita support sektor perdagangan dan juga pelaburan ni. Dan peranan-peranan yang diberikan oleh contoh institusi seperti Malaysia Japan International Institute of Technology, MJIT, dalam memberi latihan, memberi pendidikan supaya kita dapat tampung sektor perdagangan, sektor pelaburan, lebih-lebih lagi dalam kita merealisasikan industri 4.0. Ada banyak disiplin lah yang ada dekat situ, yang mana kita boleh menggunakan balik kita punya talent yang terhasil daripada Dasar Pandangan Timur untuk membawa Malaysia kepada the next level lah. Kita boleh menggunakan balik semua tenaga-tenaga yang kita dah hasilkan daripada Dasar Pandangan Timur ni
untuk kita serapkan balik, untuk kita serapkan balik, memainkan peranan dalam menggiatkan lagi, itulah merealisasikan balik dalam itulah misi kita dalam industri 4.0. Dan ada juga fokus yang dikatakan dalam sektor halal dan juga turism. Cuma saya tak rasalah halal dan turism aktiviti mereka berlangsung dengan lancar dengan isu COVID sekarang kan. Jadi halal dan turism ni saya tak rasa banyak aktiviti yang berlaku lah setahun dua ni. Okey, itu saja. Ringkasan quick review tentang Dasar Pandangan Timur ni. Sebelum saya mengakhirkan perkongsian saya hari ini, ada satu video yang agak circulated lah among saya punya network kebelakangan ni. Ceritanya tentang satu syarikat mengeluarkan aiskrim, dan aiskrim ni memang satu produk, killer produk mereka, nama dia Gari-Gari Kun. Dah lama dah pengeluaran aiskrim ni, cuma pada tahun 2016 mereka menaikkan harga aiskrim ni daripada 60 yen menjadi 70 yen. Harga 10 yen tu kalau kita convert dalam ringgit Malaysia sekarang ni lebih kurang dalam 30 sen lebih. Jadi disebabkan kenaikan harga 10 yen ini, mereka terpaksa buat satu iklan yang disiarkan di TV Perdana pada 2 hari, tahun 2016, bulan 4, 1 dan 2 hari bulan. Dia broadcast lah iklan ni di TV-TV Perdana untuk meminta maaf sebab mereka tidak mampu untuk mengekalkan harga lama dan terpaksa naikkan 10 yen menjadi 70 yen. Jadi seluruh pekerja termasuk dia punya bos berada dalam iklan ni untuk meminta maaf secara terbuka. Okey, tunggu jap tengok. は全然考えぬ年内値上げは考えぬ今のところ値上げは見送りたいすぐに値上げを認めない値上げの時期は考えたい値上げを認めたわけではないすぐに値上げはしたくない値上げには消極的であるが年内値上げもやむを得ぬ近く値上げもやむを得ぬ値上げもやむを得ぬ値上げに踏み切ろうOkey, itulah dia. Syarikat Akagi ni terpaksa membuat iklan memohon maaf secara terbuka lah. While saya cakap ini menunjukkan sifat integriti masyarakat Jepun, sikap customer service lah. Tapi pada saya lebih nampak dia sebagai sifat malu juga sebab mereka rasa malu kepada public sebab mereka tak dapat mengekalkan harga mereka yang lama tu. Jadi mereka terpaksa membuat permohonan maaf tu secara terbuka menerusi TV Perdana lah. Okey, saya rasa setakat tu saja. Dasar Pandangan Timur ni masih lagi jauh lagi lah perjalanan. Kita baru berjaya menghasilkan tenaga, para jurutera, para saintis, para academician, para businessman, dan step yang berikutnya adalah macam mana kita nak gunakan para talent ni untuk kita move Malaysia to the next level. Dan saya sendiri sebenarnya ada harapan kita dapat dari segi pendidikan dapat membina, menyemai sasiah peribadi murni orang-orang Jepun ni kan daripada peringkat yang rendah. Dulu kita cerita sebab kita nak dapatkan jurutera, nak dapatkan saintis, nak dapatkan tenaga pengajar. Sekarang ni kita cuba fokus pada peringkat rendah lah. Sebab saya sendiri berpengalaman untuk anak-anak saya sekolah di sini. Saya nampak kebaikan macam mana sasiah peribadi mereka disemai daripada peringkat kecil. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang berikutnya.
Saya banyak cerita pasal sejarah saja 3 episod ini. InsyaAllah lepas ni kita mula masuk dalam topik-topik teknikal. Baik, sebelum saya mengundurkan diri, saya nak minta sedikit pertolongan. Kalau ada bekas-bekas graduan Dasar Padang Timur yang menonton video saya ini, saya ingin minta pertolongan, letakkan sedikit komen anda, bagi tahu saya anda ni pernah belajar di program mana. Contoh macam saya adalah bekas pelajar JMC batch yang keempat. Jadi saya just nak tahu video saya ni boleh reach kepada bekas graduan Dasar Padang Timur ni. Saya nak tengok sejauh mana kita boleh reach bekas-bekas graduan di luar sana lah. Okay. Assalamualaikum, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.